Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmi bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat berkumpul sekali lagi. Cuma pada malam ini perjumpaan kita ataupun liqa kita untuk sama-sama kita berdaurah dengan kitab yang kita sebut Fiqhul Akbar. Fiqhul Akbar ni maknanya fiqh besar lah. Jadi maksudkan di sini adalah ilmu tauhid ataupun ilmu akidah. Dia banyak nama dia. Aqidatut tauhid, ilmu tauhid, Fiqhul Akbar, Usuluddin. Ini di antara nama-nama yang berkaitan dengan pengajian ilmu akidah ataupun ilmu tauhid. Jadi salah satu daripada kitab akidah yang dikarang oleh ulama iaitu Fiqhul Akbar yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah. Jadi kita ni biasanya kita bila sebut Abu Hanifah terkenal dengan mazhab Hanafi. Kita tahu tak apakah pegangan akidah yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Begitu juga bila sebut Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama, seorang tokoh yang mengasaskan mazhab Hanbali. Oh, kita kata ni bab fiqh Hanbali. Kita tahu tak dia pun ada kitab yang berkaitan dengan akidah iaitu usul sunnah. Oh, kita dah habis daurah dah di sekolah kita ni. Alhamdulillah, lebih kurang 4-5 buah kitab dah. Bab akidah ni dah telah baca dan kita telah syarahkan, kita bentangkan. Selain daripada kita mengetahui dan memahami tentang pegangan bab akidah ini iaitu pegangan akidah khalaf yang kita belajar sifat 20 tu, di sana ada juga suatu akidah pegangan yang disebut sebagai salaf. Jadi imam mazhab semuanya berpegang kepada akidah salaf. Termasuklah Imam Abu Hanifah yang kita akan baca pada malam ini. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik, semua mereka berpegang dengan akidah salaf. Dan akidah salaf itu juga dipegang sehingga sekarang ni di seluruh dunia. Termasuklah di dalam negara kita yang orang sebut sebagai golongan sunnah, golongan salafi kan. Mereka berpegang dengan akidah salaf lah. Sebab itu kalau kita nak tahu bagaimana pegangan orang salafi seluruh dunia ini betul tak dipegang dengan akidah salaf, kita perlu baca kitab-kitab yang ditulis oleh ulama yang 4 ini. Ulama mazhab yang 4 ini seperti Imam Syafi'i, Hanbali, Maliki dan juga Hanafi. Munculnya ini sebagai sepintas lalu sebelum kita masuk kepada tajuk dia. Akidah khalaf ini setelah mereka dah wafat dulu. Imam Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi dah wafat, barulah timbulnya Abu Hasan Asy'ari, juga Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi bila kita belajar akidah salaf ini, di sana selain daripada masalah berlakunya perbezaan dalam bab fiqh, masalah-masalah fiqh, furu' kepada fiqh, juga boleh berlaku di dalam akidah ini perkara furu' yang boleh berlaku perbezaan.
Dan akidah pun boleh berbeza. Kalau ianya bukan merupakan usul akidah. Itu yang saya selalu terang. Kadang-kadang orang tak boleh berbeza. Bab akidah mana boleh berbeza, dia kata antara iman dan kufur. Dia pegang satu. Jadi nanti kita tengoklah, kita akan jumpa dalam kitab kita ini. Maknanya dalam bab furuk kepada akidah ni kita boleh berbeza. Okey, yang pertama sekali kita terangkan di sini, imam-imam mazhab juga mereka berpegang dengan akidah salaf. Bukan sahaja bila kita baca buku-buku yang ditulis oleh mereka, termasuklah huraian para ulama tentang pegangan mereka. Huraian ulama tentang pegangan mereka, di antaranya yang saya selalu sebut, iaitu di dalam kitab Al-Bid'ahul Munkarah yang dikarang oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Dalam bab akidah, empat mazhab ini berpegang kepada akidah salaf. Sebab yang tu yang asalnya. Yang tu lah yang asalnya. Kita muka surat 3, pengantar penulis, maknanya tuan-tuan baca sendiri. Muka surat 5, pengenalan, itu boleh baca tanpa huraian pun boleh faham insya-Allah. Muka surat 6, pengenalan ringkas Abu Hanifah, latar belakang dia, kelahiran dia, kewafatan dia, sedikit sejarah latar belakang dia, tuan-tuan baca. Muka surat 7, guru-guru Abu Hanifah siapa dia. Ni penting ni tuan-tuan. Balik ni baca. Lepas tu muka surat 8, murid-murid Abu Hanifah. Tadi guru dia. Yang ke-9, ketokohan Abu Hanifah di dalam bidang akidah. Buka surat 11, penisbahan kitab kepada Abu Hanifah. Yang ni penting juga kita baca ni. Tuan-tuan balik baca di rumah. Sebab orang kata ini bukan asli, ini reka orang tulis dinisbahkan kepada dia. Yang mengaku kitab ni Abu Hanifah karangan, tulisan daripada Abu Hanifah, anak dia sendiri. Dan ulama-ulama yang mentahqiqkan kitab ini. Ulama-ulama yang mentahqiqkan kitab ini. Sebab bila kita bentang nanti di dalam perbahasan kita, bila bercanggah dengan aliran tertentu, pegangan yang tertentu, kita kata Abu Hanifah kata macam ni, dia kata sebenarnya tak sahih tu. Riwayat kitab ini daripada Abu Hanifah tu tak benar. Riwayat yang dhaif, riwayat yang lemah. Sebab apa? Sebab pegangan, bila kita pegang juga pendapat Abu Hanifah, tiba-tiba pendapat Abu Hanifah tu bertentangan dengan mereka, orang nak pegang mana? Sudah tu orang pegang pendapat Abu Hanifah. Begitu juga Imam Syafi'i, Hanbali, Maliki dan sebagainya. Sebab tu mereka menafikan sekeras-kerasnya bila ada berlaku pertembungan, perbezaan pendapat antara imam mazhab ini yang akidah mereka salaf, bila bertentangan dengan pegangan mereka, mereka kata kitab ni tak sah dinisbahkan kepada imam yang empat ini. Okey tuan-tuan boleh baca dalam mukadimah tu. Mukadimah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rukun iman ijmali, bukan tafsili ya, secara ringkas, secara rangkum, secara keseluruhan. Iman ini dia ada rukunnya. Begitu juga Islam, dia ada rukunnya. Rukun ini sangat penting. Kalau kita nisbahkan, kita tengok di sudut sesebuah bangunan, rukun adalah tiang. Tanpa tiang, struktur bangunan yang lain tidak dapat didirikan. Mesti didirikan, diasaskan di atas rukun. Ruknun, ruknani, arkan. Maknanya tiang-tiang, rukun-rukun. Kata Imam Abu Hanifah, aslu tauhidi wa ma yasihu al-i'tiqadu alaihi yajibu an yaqula amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi wa ba'dal mauti wal qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala wal hisabi wal mizani wal jannati wan nari dzalika kulluhu haqqun. Asas tauhid. Asas ni maknanya dasar dia, prinsip dia. Dan perkara yang sah untuk diasaskan, bab tauhid ni banyak. Ini asas, dasar dia. Ada pun cabang-cabang kepada tauhid tu banyak. Jadi perkara-perkara yang disebutkan ini sebagai dasar, sebagai asas, sebagai prinsip dia.
Dan perkara yang sah untuk diasaskan i'tiqad di atasnya ialah seseorang itu wajib mengucapkan, saya beriman dengan Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kebangkitan selepas kematian, ketentuan baik dan buruk. Ni qada baik, qada jahat kan, qada dan qadaran daripada Allah. Perhitungan. Apa makna perhitungan? Hisab. Amalan manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dia persembahkan, apa yang dia ketengahkan, yang dia telah buat di atas muka bumi, semua kena hisab. Hisab ni maknanya kena hitung semula. Sama ada amalan yang berbentuk kebaikan dan dibalas dengan pahala, ataupun keburukan yang dibalas dengan dosa. Semua kena hisab. Semua akan diperlihatkan, walaupun sebesar zarah. Walaupun sebesar zarah. Wal mizan, maknanya timbangan. Wal waznu yauma idzinil haq, timbangan pada hari itu benar. Kena timbang. Selain daripada hisab, dibicarakan, dihitung, amalan kita ditimbang. Amalan mana yang berat, sama ada dosa ataupun pahala. Dan juga syurga neraka, itu adalah benar. Kena ada keyakinan di dalam diri kita, ada syurga, ada neraka di akhirat nanti. Semuanya adalah benar. Ini asas. Kalau asas yang macam ni, beberapa perkara yang disebutkan tadi kita tolak. Bukan tolak semua, salah satu, maka tak dikira orang beriman, tak kira orang Islam. Kerana asas. Mana asas ni mesti kukuh. Kepercayaan ini, keyakinan ini, i'tiqad ini mesti teguh. Sebab kita kata kalau nak letak asas tu ataupun tiang tu mesti kuat. Kalau tidak, bangunan akan jadi runtuh. Maknanya akidah kita runtuh kalau asas dia tak kemas. Huraian. Imam Abu Hanifah memulakan risalahnya, risalah Fiqh Akbar ini, dengan menjelaskan perkara yang paling penting yang menjadi asas akidah dan pegangan seorang Muslim, iaitu rukun-rukun iman yang 6, sebagaimana yang disebut di dalam hadis Jibril yang terkenal. Hadis ni, hadis yang menceritakan tentang rukun iman, rukun Islam, tentang hari kiamat, tentang mizan, tanda-tanda kiamat. Hadis itu disebut dengan hadis Jibril. Jadi kalau pelajar-pelajar kita dah belajar tu kan, hadis 40 tu matan arba'in. Dalam kitab-kitab hadis yang lain pun banyak, tapi yang kitab kecilnya di dalam kitab matan arba'in, maknanya hadis 40. Sebab apakah dinamakan hadis Jibril? Cikgu Masri kita buat kuis juga tengah mengajar ya, bagi pelajar ke ataupun hadirin yang datang ni, boleh jawab, kita bagi hadiah. Okey, saya buka soalan ni kepada orang luar dulu, bukan pelajar. Sebab apa dinamakan hadis Jibril? Siapa nak jawab angkat tangan? Ketua pelajar tolong catat nama tu, kita nak bagi hadiah. Habis daurah kita ada hadiah. Saya tak tahulah daurah ni habis berapa hari, tapi insya-Allah saya punya hajat nak tamatkan sebelum Ramadan. Sebab dalam Ramadan kita ada satu daurah lagi. Daurah kita akidah juga. InsyaAllah sebulan. Tuan-tuan datang ni sebagai maklumat awal. Jadi saya berhajat untuk tamatkan sebelum Ramadan. Malam ni, malam esok. Cuma sepatutnya buat malam sekali, malam satu saya ada urusan di luar. Maka sambung pula minggu depan. Maknanya siapa yang dah hadir ni jangan tinggal lah. Sayang ni sebab nak bagi sanad kan orang gairah nak dapat sanad kan. Orang kita bagi sanad lah. Okey, soalannya saya ulangi. Sebab apakah dinamakan hadis Jibril? Siapa nak jawab? Syekh? Masa 1 saat. Rasulullah dihadiri oleh Jibril untuk menyampaikan hadis tersebut. Dihadiri oleh Jibril untuk menyampaikan hadis tersebut. Pertanyaan yang dibuat oleh Jibril dan Jibril menjawab. Okey, mana tadi ketua pelajar tadi tolong tulis nama apa? Bagi nama. Nama, umur, tempat. Okey, bagi nama cukup Arif. Syekh Arif. Okey, betul
Nanti lepas ni kita mesyuarah nak bagi hadiah apa. Hadis Jibril kan. Yang terkenal, fa akhbirni 'anil iman, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Beritahukanlah kepadaku tentang iman. Jawab Nabi SAW, iman itu ialah engkau percaya kepada Allah, para malaikatnya, kitabnya dan rasulnya, hari kemudian, dan engkau percaya kepada takdir ketentuan Allah baik dan buruk. Yang malaikat Jibril tanya Nabi, lalu Nabi jawab tentang iman. Lalu soalan yang dikemukakan oleh malaikat Jibril ini dan dijawab oleh Nabi, lalu ulama letakkan sebagai asas kepada rukun. Dijadikan sebagai rukun iman. Hak ni asas. Hak lain tu cabang-cabangnya. Kalau maknanya rukun pun tak kemas, tak jelas, kita tak pegang betul, tak beriktikad betul, tidak ada keimanan yang betul, hak yang lain tak dapat apa. Maknanya tak dapat apa maksud dia tak dikira sebagai orang Islam. Tolak salah satu daripada rukun iman. Sebab cara malaikat Jibril datang kepada Nabi ni berbagai-bagai cara dan keadaan. Dan Nabi SAW mengajar para sahabat juga di dalam berbagai-bagai kaedah, berbagai-bagai keadaan. Kadang-kadang Nabi cerita je. Adapun dalam hadis Jibril ini, Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar manusia ni cara belajar, di antaranya dengan sebab orang tanya. Lalu Nabi jawab, dapat memberi kefahaman kepada umum. Padahalnya malaikat Jibril bukan dia tak tahu. Sebab itu di dalam hadis itu dia kata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang tentang hari kiamat tu kan, tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Yang bertanya tu malaikat Jibril. Malaikat Jibril dapat maklumat awal dulu dengan Allah Ta'ala sebelum sampai kepada Nabi. Jadi cara belajar di antaranya guru terang, yang kedua anak murid tanya, guru jawab. Bila guru jawab, bukan sahaja memberi kefahaman kepada yang bertanya, bahkan memberi kefahaman kepada umum. Keimanan yang disebut di sini secara ijmal ataupun secara ringkas, iaitu satu pengakuan dan pembenaran akan keesaan Tuhan semesta alam. Tauhid hendaklah diasaskan di atas etikad yang benar dan pasti. Tauhid ni bukan boleh buat andai-andaian, agak-agakkan. Dia tak boleh buat akidah ni. Kalau buat fiqh dia banyak berdasarkan kepada zon. Akidah ni benda pasti, benda jelas. Jadi bila benda pasti, benda jelas, benda tu adalah Quran lah. Tauhid bukan kita boleh. Tauhid kepercayaan ni contohnya kepercayaan kepada Allah. Zat Allah, sifat Allah. Lepas tu kepada Rasul, malaikat dan sebagainya. Bila kita kata kepercayaan, dan dia juga adalah merupakan asas, mesti benda tu terbukti, termaktub di dalam Al-Quran dan juga hadis. Bukan satu ijtihad. Akidah ni bukan ijtihad. Dia suatu kepercayaan, keimanan yang benda tu dah ada asas di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Tauhid bermaksud mengesahkan Allah Ta'ala pada zatnya, sifatnya dan juga perbuatannya. Yakni hendaklah seseorang itu membersihkan dirinya daripada semua bentuk kesyirikan dan beriktikad bahawa Allah Ta'ala esa, tidak ada sekutu baginya, tidak pada zatnya, tidak pada sifatnya, perbuatannya dan namanya dan hukumnya, dan dialah yang menciptakan dan mentadbirkan alam ini, mengatur urusan makhluk-makhluknya. Perkataan tauhid diambil daripada ahad. Allah berfirman, qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Surah Al-Ikhlas ayat 1. Jadi bila tauhid, kita mengesakan Allah di sudut zat Allah. Mengesakan maknanya tidak berlaku sebarang syirik dengan Allah, tidak menyengutukan, tidak menduakan Allah. Kita menganggap Allah Ta'ala tu esa.
Dan juga dalam Al-Quran, selain daripada Esa, Allah Ta'ala sebut Ahad. Ahad satu, Wahid satu. Wa ilahukum ilahum wahid. Bermula Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang satu. Pertamanya Esa. Sebut Esa ni maknanya orang faham lah. Allah Ta'ala sahaja yang layak diberi sebutan, dinisbahkan dengan Esa. Dan yang keduanya Wahid. Allah Ta'ala sebut juga dalam Quran banyak tempat. Bila sebut Wahid, maknanya satu. Satu di sini bukan bermakna di sudut adat. Bila satu ada dua, ada tiga, ada empat, ada lima, tak. Satu di sini maknanya tidak ada syirik. Bila sebut Allah Ta'ala itu satu, maknanya tidak ada syirik, tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Jadi tak salah kita sebut Allah Ta'ala itu satu. I'tiqad. I'tiqad pada bahasa bermaksud mengikat simpulan dengan kukuh. Kalau tali itu kan, tak ikat dia tak kukuh, bila kita ikat tersimpul tu jadi kemas. Itulah makna i'tiqad. Jadi akidah ni nak bagi jadi i'tiqad ataupun akidah ni, bila dia merupakan suatu pegangan, satu simpulan hati. Kalau kita tahu sahaja tak pegang, tahu Allah Ta'ala tu Esa, hari kiamat, tahu dosa pahala malaikat, syurga neraka, mizan tadi, hisab kita tahu, tapi tak pegang. Dia tak dijadikan i'tiqad. Dia dinamakan makluman sahaja, pengetahuan, ilmu. Jadi tentang pengetahuan, ilmu ni ramai orang tahu. Ramai orang tahu ada hari kiamat, ada dosa pahala. Masuk tak dalam hati? Dipegang tak dalam hati benda tu? Benda yang dia sebut, benda yang dia tahu, maklumat yang dia perolehi, dipegang tak? Kalau dia tak pegang, tak jadi i'tiqad. Sebab tu dalam Quran kata, wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha. Barang siapa yang kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah, dia telah memegang suatu simpulan tali yang sangat kukuh. Maknanya akidah dia mantap. Bukan sahaja tahu, tapi dipegang. Pengetahuan itu dipegang. Maklumat itu dipegang sampai di dalam hati. Tu jadi i'tiqad. Ramai orang tahu, tapi tak jadi i'tiqad benda tu. Tak jadi pegangan. Jadi tauhid itu maknanya pegangan. Apa dia tadi, kepercayaan yang kita sebutkan tadi, i'tiqad itu pegangan. I'tiqad pada bahasa bermaksud mengikat simpulan dengan kukuh, kemudian dia digunakan bagi menunjukkan pegangan hati yang kuat dan kukuh seperti simpulan kemas yang tidak akan terurai. Akidah pula pada bahasa berarti simpulan yang kukuh, yang menjadi kata istilah kepada anutan dan kepercayaan seseorang kepada Tuhan. Maknanya kepercayaan, anutan, keyakinan seseorang kepada terhadap pegangan dia. Kalau dia percaya tentang rukun iman, rukun Islam, dia dipanggil orang yang telah memiliki akidah Islamiah. Kalau orang kafir, dia pegang, dia ada akidah tak? Akidah kepercayaan kepada Tuhan dia lah. Bila dia percaya kepada sesuatu kepercayaan, dia beriman kepada sesuatu keimanan, maka dia ada iman. Dia ada kepercayaan, tetapi keimanan terhadap agama dia lah salah. Sebab Tuhan ilahul haq wa ilahul batil. Bila kita percayai ketuhanan Tuhan kita Allah, maka ilahul haq. Apabila seseorang itu percaya kepada selain daripada Allah sebagai Tuhan, Tuhan juga berhala tokong Tuhan, dipanggil ilahul batil, Tuhan yang salah. Ilah ni apa dia? Sesuatu yang disembah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Wahai Muhammad, adakah kamu tidak mengetahui ataupun melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Maknanya dia anggap hawa nafsu sebagai Tuhan. Ada. Apa maksud? Sepatutnya bila kita beriman kepada Tuhan, kepada Allah, kita kena turuti apa perintah Tuhan, apa perintah Allah. Sebaliknya, kalau orang menuruti perintah, dorongan, kehendak hawa nafsu, maknanya dia telah bertuhankan kepada hawa nafsu. Itu maksudnya.
Akidah pula pada bahasa berarti simpulan yang kukuh. Ia menjadi kata istilah kepada anutan, kepercayaan seseorang kepada Tuhannya pada urusan agama yang diyakininya. Ini adalah apa yang dipegang kemas, disemat rapi dalam dada dan tidak boleh diganggu gugat. Tak goncang lah. Goncang pun tak jadi apa. Tu yang kena pegang betul akidah ni. Dia tak akan terungkai, tak akan jadi longgar lah. Apa juga perkara yang datang daripada Allah dan Rasulnya, apa sahaja datang daripada Allah Rasul ni kita pegang. Sebab tu selalu kita terangkan dalam daurah-daurah sebelum ni. Kan sebelum ni kita dah mengaji banyak dah bab akidah ni. Iman ni dia percaya. Tak faham lagi pun tak apa. Terima dulu. Lepas tu baru kita mengaji. Contohnya Allah Ta'ala kata aqimus salah. Dirikan sembahyang. Tak reti sembahyang ni. Baru nak belajar sembahyang, tak reti sembahyang ni. Tolak sembahyang ni bukan kewajipan. Sebab kita tak reti. Kita tak faham pun apa makna sembahyang. Wa'atuz zakah. Tunaikan zakat. Zakat ni apa zakat? Nisab kambing berapa, lembu berapa, unta berapa, emas berapa, bijirin berapa, galian berapa nisab dia. Nisab tak tahu ni, tak tolak sebab tak faham. Dalam bab fiqh orang boleh terima tak walaupun tak faham. Sembahyang dia tak tahu, tak tahulah rukun sembahyang dia berapa, syarat sah batal dia tak faham. Dia terima tak? Dia terima sembahyang itu salah satu daripada kewajipan yang difardukan oleh Allah. Mak zakat dia bukan faham, tetapi dia tahu zakat itu arahan daripada Allah dan juga Rasul, dia terima. Bab haji, selok-belok masalah haji, bukan semua orang yang faham. Hak asas-asas boleh faham lah. Masalah faraid, masalah zakat, tak faham. Jadi tak faham tu kena tolak ke? Boleh tolak ke? Tak boleh tolak. Sebab itu suatu kewajipan, suatu keterangan, suatu hukum yang datang daripada Allah dan juga datang daripada Rasul. Tak faham pun terima dulu. Lepas tu kita belajar lah. Tak faham bab semayang, lepas tu belajar semayang. Rukun semayang berapa, perkara yang batal semayang berapa, syarat sah semayang macam mana. Begitu juga zakat, haji dan sebagainya. Jadi bab akidah ini jangan tunggu faham dulu baru terima. Ini yang jadi masalah, tak faham dia tolak, tak faham dia tolak, tak faham dia tolak. Sedangkan ayat Quran hadis. Mula dia kona kot lain. Dia nak bagi ayat tu sesuai dengan kepala dia tu. Lepas ni kita akan jumpalah tentang ayat-ayat sifat. Sifat bagi Allah Ta'ala. Sebab itu di dalam masalah iman berkali-kali saya terangkan, dia terima walaupun tak faham. Asal sahaja masalah itu, bab itu, perkara itu datang daripada Quran dan hadis, kita beriman, kita terima dengan penuh yakin. Itu dipanggil akidah. Duk cerita bab akidah ni bertahun-tahun orang mengajar bab akidah. Dia faham apa makna akidah tu. Akidah tu apa dia? Iman tu apa? Kepercayaan, keyakinan di dalam hati. Tak faham, terima dulu. Sebab bila diterangkan, bila tentang zat sifat Allah Ta'ala, dia mukhalafah. Bukan kita boleh nampak. Maklumat itu kita boleh faham daripada Quran, daripada hadis. Jadi kesimpulannya, bab akidah terima je, walaupun tak faham. Lepas tu barulah kita belajar apa maksud yang sebenarnya. Ini bila berlaga dalam kepala dia, berlaga dengan kepemikiran dia, bercanggah dengan ilmu yang dia ada, bercanggah dengan andaian dia, dia kata bukan, Allah Ta'ala bukan begitu. Sebab dia nak bagi sesuai ayat Quran tu dengan hadis, sesuai dengan kepala dia. Itu bukan akidah. Yang tu tak payah mengaji lah bab akidah kalau dia faham macam tu. Para sahabat ni dia terima je apa Nabi sebut Allah Ta'ala begini-begini, dia terima je. Lepas tu baru belajar betul macam mana sebenarnya yang dimaksudkan oleh Nabi. Tetapi kalau para sahabat, bila mereka apa yang disampaikan oleh Nabi ni bab akidah, dia terima lah. Dia tak buat andaian lah. Kalau tak tarah, dia tak buat andaian lah. Dah kata Nabi kata macam tu. Macam mana? Macam mana? Yang tu tak ada soalan sahabat. Macam mana itu Jahmiyah, Mu'tazilah. Hak tu ada.
Mereka tanya macam mana. Jadi bila akidah ni jangan tanya macam mana, terima saja. Sebab tu dia kata di sini, berhubung dengan perkara gaib maka wajib diimani dengan penuh yakin. Bukankah Allah itu perkara gaib? Jadi perkara yang gaib ni kita terima je. Seseorang itu wajib mengucapkan, yakni seorang itu wajib mengucapkan dengan ikhlas daripada lubuk hatinya bagi mengatakan i'tiqad pegangannya. Jika ditanya mengapakah disebutkan hendaklah seorang itu mengucapkan, tidak hendaklah seseorang itu beriman. Ayat ni ada macam belik sikit. Maka boleh dijawab bahawa ucapan itu merupakan rukun penting bagi makna iman. Iman bukan hanya semata-mata percaya, tetapi mesti ada pengakuan dan persaksian dengan katanya. Mana iman tu bukan sahaja disebut, macam kepercayaan kepada Allah, kesaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan kesaksian bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu kita zahirkan, kita jelmakan melalui ungkapan kita, melalui perkataan kita, melalui sebutan kita, melalui lidah kita. Tak cukup. Bila sebut iman, akidah mesti disertakan pegangan, i'tiqad, kepercayaan di dalam hati. Itu maksudnya. Ini bagi orang yang nak masuk Islam. Sebelum ni dia bukan Islam kan, dia kufur, tak beriman kepada Allah. Lalu dia nak mengatakan dia nak Islam, dia nak masuk Islam. Lalu syarat dia kena ucapkan apa yang dia pegang, apa yang dia tahu tentang Allah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Tak cukup yang tu, disertakan dengan i'tiqad di dalam hati tentang apa yang dia ucapkan. Jadi daurah kita ni mungkin 2 jam ke atas tuan-tuan sabar. Biasanya kita ngaji setengah jam ya. Sejam tu habis. Sebab tu kita mulakan selepas maghrib. Kalau kita mulakan lepas Isya pukul 9.30 baru mula. Nak habis berapa? Pukul 12. Sekejap orang tengok muka saya, sekejap tengok jam. Tengok muka saya, tengok jam. Sebab tu kita mula awal. Saya pernah masuk daurah ni, daurah tafsir, bukan 2 jam, 5 jam. 5 jam sampai rapat Zuhur. Tak boleh bangun tuan-tuan. Tapi saya benarkan tuan-tuan nak kencing, nak minum air, saya benarkan, tak ada masalah. Tak boleh bangun 5 jam. Nak bangun duduk. Kita pun kadang-kadang sakit perut kan, nak qada hajat. Bila hari-hari macam tu, jadi disiplinnya tak terasa nak buang air besar, air kecil tak terasa. Takut tok guru depan tu bengking. Tuan-tuan, saya benarkan nak minum ke nak pergi tandas tak ada masalah. Tapi 5 jam masuk daurah tafsir tau. Habis Zuhur, sambung pula rapat kat Asar. Lepas tu sambung maghrib pula sampai pukul 11. Macam duduk dalam ASA. Lepas tu rasa lega tu. Jadi tuan-tuan ni kita bagi 2 jam lebih kan. Tuan-tuan tenang ya. Kalau ada gula-gula, minuman supaya dia orang tak mengantuk kan, baru boleh bagi tumpuan. InsyaAllah malam esok kita beli gula-gula, kismis ke. Okey. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata, bila dia kata Allah Ta'ala tu dia beriman kepada Allah, lalu dia istiqamah pula dengan pegangan dia dengan berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap teguh di atas dasar yang betul. Dia tak boleh goyang lah. Bila beriman ni, sampai bila nak beriman ni? Sampai bila? Sampai kita mati Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan Ta'ala sebenar-benar takut. Janganlah sekali-kali kamu mati. Tak mati macam mana semua orang kena mati. Nak mati juga mesti di dalam keadaan muslimun.
Apa maksud muslimun? Orang yang serah diri kepada Allah. Islam bermakna al-istislam, serah diri kepada Allah dengan maksud tunduk dan patuh segala perintah Allah. Akan turun malaikat kepada mereka dari masa ke semasa dengan memberi ilham. Allah Ta'ala bagi hantar malaikat ni bagi ilham tentang pegangan kita, kepercayaan kita. Apa ilham yang dibagi? Janganlah kamu bimbang daripada berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu, dan janganlah kamu berduka cita, dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Orang beriman ni jangan takut, jangan gentar, jangan susah hati. Nak takut apa? Kita berada di atas jalan yang lurus. Jalan itu juga yang kita doa, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Nak takut apa? Akidah kita jadi mantap, jadi jelas, tak ada goyang. Tak ada goyang. Sebab tu pentingnya akidah salaf ni, akidah yang berasal kepada Quran hadis ni, dia tak ada goyang. Lepas tu pula dapat berita gembira pula. Bukan sahaja tak perlu takut, tak perlu gentar, tak perlu berduka cita. Dapat khabar gembira, iaitu dengan syurga yang dijanjikan kepada kamu, iaitu kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala janji, Allah Ta'ala mungkin tak janji. Dia kata orang beriman yang pegang akidah yang kukuh, yang sahih ni, janji dia syurga. Allah Ta'ala mungkin janji tak? Tak mungkin janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak sekali-kali mungkir janji. Iman bermaksud membenarkan dengan hati dengan penuh kepatuhan tanpa sebarang pengingkaran dan bantahan. Itu beriman. Tiada syak dan syubhah. Ragu-ragu tak ada, kesamaran tak ada. Syubhah, kesamaran. Macam ayat Quran yang Allah Ta'ala kata apa? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, maka demi Tuhan kamu mereka tidak dianggap beriman apa yang kamu putuskan, sehingga dia terima di mulut dan dalam hati ni dia tak ada dolak dalik, tak ada syak, tak ada ragu. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Lepas terima apa yang diputuskan oleh Nabi, Nabi kata okey, betul semua. Ini berlaku perbalahan antara Yahudi dan munafik ya, cerita ayat ni. Jadi bukan saja terima mulut, tetapi dalam hati ni tak ada ragu. Jadi dalam isu, dalam masalah keimanan, kepercayaan tak boleh ragu. Terima sungguh. Terima di mulut sampai ke hati. Ini dengan cara membenarkan dengan hati dan melafazkan dengan lidah. Lidah kita sebut mengucap 2 kalimah syahadah tu lah, diiyakan dengan hati, serta menzahirkan pada anggota tubuh yang penuh kerelaan dan pilihan, bukan keterpaksaan dan terdesak seperti yang berlaku kepada Fir'aun. Allah berfirman, syarat sah iman sebut dengan mulut serta dengan hati. Sah iman dah, okey dah, dia telah beriman, dia telah jadi orang Islam, okey. Adapun dibuktikan wal amalu bil arkan ataupun wal amalu bil jawarih, itu kesempurnaan iman. Hak tadi okey dah sah dah. Tapi apa bukti? Bukti iman itu sempurna, lengkap, dijelmakan melalui tindakan, iaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru lengkap iman dia. Kalau tidak dipanggil beriman sahaja, tetapi tidak sempurna. Wajawazna bi bani Israil al-bahr fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin al-ana wa qad 'asayta min qablu wa kunta minal mufsidin. Dan kami bawakan Bani Israel ke seberang laut, ke sebelah Laut Merah.
lalu dikejar oleh Firaun dan tenteranya dengan tujuan melakukan kezaliman dan pencerobohan. Firaun dengan tentera dia, dia ligan, dia hambat, dia kejar Nabi Musa kan, dan pengikut dia. Lalu Allah Ta'ala perintahkan supaya tongkat yang ada kepada Nabi Musa itu dipukulkan laut. Terbelahlah 12 lorong untuk membolehkan Bani Israel 12 kumpulan tu lalu. Bila dah Nabi Musa AS dengan pengikut dia menyeberangi lautan, maka Firaun pun lalu lorong-lorong yang dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, laut yang dibelah oleh Allah. Sehingga apabila Firaun hampir kepada tenggelam, hatta idza adrakahul gharaq, bila sampai nak tenggelam. Apa maksud? Bila duduk dalam sungai ke laut kan, yang dalam kan, dia tertelan air lah sampai nyawa sampai ke gharaq, sampai ke halkum ni. Sampai ke halkum. Sampai ke gharaq ni maknanya tenggelam, nyawa dia sampai ke halkum. Dah minum air, duduk tengah-tengah laut kan, Allah Ta'ala cantumkan balik laut. Lalu berkata dia pada saat genting itu, dekat nak mati tu, dia kata apa? Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi Banu Israel. Aku beriman bahawa tiada Tuhan, tiada Tuhan melainkan Tuhan yang telah diimani oleh Banu Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang yang menyerah diri. Masa nak mati dia mengucap. Dalam hadis sebut dua keadaan manusia yang Allah Ta'ala tak terima taubat. Pertamanya nyawa sampai ke halqum. Yang kedua, matahari terbit daripada barat jatuh ke timur. Masa itu Allah Ta'ala tak terima dah taubat. Sebelum ni bila Nabi Musa AS duk dakwah dia, ajak dia, pujuk dia masuk Islam, beriman kepada Allah, tak beriman. Dia pula mendakwa dia Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang maha agung. Dia tak mau mengalah, bagi dalil macam mana pun. Berulang kali Nabi Musa pergi jumpa Firaun ni. Lepas tu bawa pula saudara lelaki dia, Nabi Harun, berhujah dengan Firaun. Tak boleh jawab kat Allah. Dia tak beriman sampai ke sudah. Sampai kat mati baru dia tahu wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Masa tu baru nak percaya kepada Allah. Sebelum tu dia tak iktiraf. Dia tahu Allah Ta'ala tu ada, dia tak iktiraf. Dekat nak mati baru dia kata dia beriman. Lalu Allah Ta'ala kata, al-ana, sekarang ni nak beriman. Wa qad asaita, sebelum ni kamu derhaka. Min qablu, wa qad asaita qablu, sebelum ni kamu derhaka sebelumnya. Wa kunta minal mufsidin, kamu termasuk daripada kalangan orang yang melakukan kerosakan. Cuba Ustaz Amri cek tengok, ada min tak situ? Tak ada. Confirm tak ada ke ada? Ada ayat? Cuba cek tengok. Ni sampai ayat tu. Betul tu? Tak ada ayat, tak ada kau min. Tak ada. Ayat tadi. Siapa ada handphone cek ajak. Ada min tak situ? Tak ada. Ustaz Kamal, memang tak ada. Seorang tak ada. Ada? Tak ada? Min qala amantu asaita wa qad asaita qablu. Tak ada min kan? Tak, tengok dalam Quran. Bukan tengok situ. Tengok situ sama je. Okey, tak ada. Tak ada min. Iman sebegini di saat hampir mati tidak memberi sebarang faedah bagi umpunya dirinya. Tak ada faedah apa-apa lah.
sampai ke halqum ataupun dekat kiamat besok. Matahari terbit daripada barat jatuh ke timur. Iman secara terpaksa dan terdesak yang dinamakan sebagai ittirariyah. Hanya sahaja berfaedah iman seorang itu apabila beriman di dalam keadaan dia memilih untuk beriman selagi nyawanya belum sampai ke halqum. Iman dinamakan iman ikhtiyari. Jadi masalah iman ini dia berdasarkan pilihan, bukan pada paksaan. Iman berdasarkan kepada pilihan dia, kehendak dia sendiri, bukan di atas paksaan ataupun desakan orang lain. Sebab itu termasuk di dalam ayat Al-Quran, la ikraha fid din, tidak ada paksaan kepada agama. Yang ni ayat ni baru sesuai. Tidak ada paksaan kepada agama. Maknanya kita nak paksa orang kafir, orang yang bukan Islam masuk di dalam agama Islam. Yang ni ayat ni baru sesuai. Kita nak bunuh ke, nak cekik tekuk dia ke, kita nak belasah dia. Tak masuk Islam, kamu belasah. Aku belasah kamu. Tak masuk Islam, aku bunuh kamu. Tak masuk Islam, aku cekik tekuk kamu. Ni tak boleh, itu paksa. Sebab dia boleh masuk depan kita. Dia jauh daripada pengetahuan kita, dia jadi murtad balik, jadi kafir balik. Sebab beriman, dia terima Islam kerana terpaksa, kerana takut, bukan daripada kerelaan hati dia. Cuma maknanya paksaan kita tak boleh. Tetapi bila orang masuk Islam dengan kita tidak paksa dia, yang tu kita tak perlu bedah siasat. Sama ada dia ikhlas ataupun tidak, dia rela ataupun tidak. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bila orang kafir dikepung oleh tentera Islam, lalu orang selendar, orang kafir ni selendar, dan sebahagian mereka menyebut sabba'na. Orang yang selendar ni yang mengucap dua kalimah syahadah ataupun sabba'na, ada juga riwayat dalam hadis sebut la ilaha illallah. Ada daripada ada hadis orang kafir itu sebut sabba'na. Ni ada beberapa keadaan. Sahabat-sahabat semua membebaskan tawanan mereka yang sebut la ilaha illallah ataupun sabba'na. Adapun Khalid Al-Walid, dia pergi bunuh orang yang kata la ilaha illallah. Bila orang selendar, dia pergi bunuh. Lalu orang mengadu Rasulullah, orang buat laporan kepada Rasulullah. Khalid Al-Walid bunuh tawanan dia. Kami tak bunuh. Rasulullah kata panggil dia. Lalu Rasulullah kata, kenapa kamu bunuh dia? Dia kata, innama qalaha ta'awuzan. Dia sebut kalimah la ilaha illallah ni kerana nak berlindung daripada pedang kami. Takut kami bunuh. Sebab tu aku tantah dia. Rasulullah kata, asyaqaqta an qalbihi. Adakah kamu belah dada dia, kamu tengok dia ikhlas tak ikhlas? Tak ikhlas tu andaian kamu. Lalu Rasulullah doa kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni abra'u mimma sana'a Khalid. Ya Allah, aku berlepas dirilah apa ini buat oleh Khalid ni. Ini satu kesilapan. Sepatutnya bila orang selendar mengucap dua kalimah syahadah, kita terima. Masalah hati jangan bahas. Dia masuk Islam tu kan ikhlas. Kita ni mudah nak hukum orang. Bukannya jujur sangat. Nipu ni, berlakon. Jangan. Sebab masalah hati ni serah pada Allah Ta'ala. Masalah iman, masalah menapik pun sama juga. Oh ni menapik ni, perangai je ni, nampak berlakon ni, menapik pok ni. Menapik individu ni, tak boleh. Sebab bab munafik Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dalam surah An-Nisa, wallahu ya'lamu ma fi qulubihim. Wallahu ya'lamu ma fi qulubihim. Dan Allah Ta'ala itu mengetahui sesuatu yang ada di dalam hati mereka. Bukan kita. Nabi Muhammad pun tak tahu siapa munafik, kecuali individu-individu yang diwahyukan oleh Allah. Kita sebut banyak kali dalam pengajian kita kan. Zaman kita sekarang ni tak ada orang munafik. Yang adanya ciri ataupun sifat munafik. Beriman dengan Allah merangkumi, yang pertama beriktikad bahawa tidak ada yang menciptakan alam ini, mentadbir, mengaturnya, memberi rezeki kepada semua penghuninya, mendatangkan manfaat dan menyebabkan kemudaratan melainkan Allah. Ini yang orang sebut tauhid apa? Tauhid apa?
rububiyah kan. Ni kadang-kadang ada pihak ni tak diterima pembahagian tauhid ni. Baik tiga, sebenarnya benda tu dalam Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid apa? Dulu memang Nabi tak bahagikan. Ni tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat memang tak ada. Pembahagian itu ambil daripada Quran juga. Walaupun tak diperincikan di zaman Nabi, sebab semua orang faham. Ayat ni berkaitan dengan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Dulu tak adalah pengajian tauhid, fiqh, tasawuf macam zaman sekarang. Sebab sahabat faham. Ayat ni berkaitan dengan tauhid, akidah. Nabi tak kata hari ni kita mengaji pelajaran fiqh, besok kita mengaji pelajaran akidah. Nabi tak pernah jawab macam tu. Bila dia cerita sesuatu hadis ataupun dia baca ayat Quran, sahabat boleh faham. Ini ayat akidah, ini ayat fiqh, ini ayat berkaitan dengan akhlak. Begitu juga masalah tauhid rububiyah, uluhiyah dan juga asma wa sifat. Jadi dia kata di sini, mengaturkan, memberi rezeki kepada semua penghuni, mendatangkan manfaat dan menyebabkan kemudaratan melainkan Allah. Termasuk dalam alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Okey, yang kedua, maksud beriman kepada Allah juga yang merangkumi beriktikad bahawa tidak ada yang layak, yang berhak disembah melainkan Allah. Ini tauhid apa? Uluhiyah. Segala bentuk ibadat hanyalah ditujukan, ditumpukan kepada Allah. Bila kait ibadat, mesti kita sembahkan kepada Allah. Yang lain tak layak menerima ibadat. Yang ketiga, beriktikad bahawa Allah memiliki sifat-sifat keagungan, kesempurnaan yang layak dengannya, tidak menyerupai mana-mana makhluk dalam mana-mana sifatnya. Yang ketiga, dengan makna beriman kepada Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala mempunyai sifat keagungan sempurna, yang dipanggil apa? Sifat apa? Sifat kamalat, sifat kesempurnaan, tidak menyerupai mana-mana makhluk. Bila sebut sifat Allah Ta'ala, tak sama dengan makhluk. Zat Allah Ta'ala pun tak sama dengan makhluk. Jadi bila berkaitan dengan Allah Ta'ala, semua mukhalafah. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabahum wa maswaakum wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Oleh itu, maka tetapkanlah pengetahuan dan keyakinanmu, wahai Muhammad, bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan mintalah ampun kepadanya bagi salah silap yang engkau lakukan dan bagi dosa-dosa orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Dan ingatlah Allah mengetahui akan keadaan gerak-geri kamu di dunia dan keadaan penetapan kamu di akhirat. Surah Muhammad ayat 19. Dan juga firman-Nya, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya, oleh itu sembahlah engkau akan Dia dan bersabarlah dengan tekun tetap dalam beribadat kepadanya. Adakah engkau mengetahui sesiapa pun yang senama, yang sebanding dengannya? Maka tak sama, tak sebanding dengan Allah. Ringkasnya, beriman kepada Allah dengan pegangan yang putus bahawa Allah wujud dengan sebenar-benar wujud, dengan sebenar-benarnya, dan bahawasanya Dia adalah Tuhan segala sesuatu yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan selainnya. Dia memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Bila sebut sifat Allah, dinisbahkan, dikait dengan Allah, semua sempurna. Dan maha suci daripada sifat kekurangan. Apa makna maha suci? Bersih, bebas daripada sifat kelemahan, sifat koman, sifat tak layak, semua tak ada pada Allah Ta'ala, daripada menyerupai makhluk. Beriman dengan malaikat. Malaikat ialah makhluk mempunyai jisim yang latifah, halus, yang diciptakan daripada cahaya, dan ia boleh menjelma pelbagai bentuk, dalam pelbagai bentuk. Mereka tidak bersifat dengan sifat-sifat manusia seperti makan, minum. Malaikat ni maknanya tak makan, tak minum dan berkelamin. Mereka diciptakan dengan fitrah ketaatan, tidak melakukan maksiat.
Mereka sentiasa bertasbih memuji Allah. Wajib beriman dengan mana-mana malaikat yang disebutkan oleh Al-Quran dan hadis, dengan nama-nama ataupun dengan tugas-tugas mereka. Dalam Quran disebutkan malaikat namanya dan dengan tugas dia. Mengapa dengan malaikat disebut sebelum mengapa iman dengan malaikat disebut sebelum kitab-kitab dan rasul-rasul? Kenapa? Adalah hadis kan? Disebut malaikat dulu, lepas tu baru kitab, baru rasul. Disebut beriman dengan malaikat sebelum daripada beriman dengan kitab-kitab dan rasul-rasul kerana melihat bahawa peranan dan tugas malaikat yang membawa kitab-kitab suci daripada Allah kepada para rasulnya, bukan kerana mereka lebih mulia daripada rasul, yakni terpilih seorang insan sebagai nabi apabila baginda didatangi malaikat pembawa wahyu. Makna dalam rukun iman sebut beriman malaikat dulu. Bukan maksud malaikat lebih mulia daripada rasul. Tugas rasul ni menyampaikan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai rasul, sampaikan apa yang diwahyukan kepada kamu. Allah Ta'ala suruh nabi, suruh rasul sampaikan. Tapi kalau tak mari wahyu, malaikat tak buat turun wahyu, tak diaraskan oleh Allah Ta'ala, macam mana nabi nak sampaikan? Mesti melalui perantaraan malaikat, iaitu malaikat Jibril. Sebab itu didahulukan malaikat daripada rasul. Beriman dengan kitab-kitab wahyu, bahawa Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul sebagai kalam dan wahyunya, bukan kalam manusia. Wajib kepada kita beriman dengan kitab-kitab yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Iman ini menuntut kita supaya beriman dengan kandungan isi yang diturunkan Allah dan bertindak mengikut tuntutan kitab. Beriman kepada kitab ni maksudnya kita beriman segala yang terkandung dalam kitab tu, dan apa yang dituntutkan di dalam kitab. Di dalamnya itu terkandung peraturan, syariat, peringatan untuk kebaikan manusia dunia dan juga di akhirat. Beriman dengan para rasul. Beriman dengan para rasul berarti membenarkan mereka dalam perkara yang disampaikan oleh mereka dari Allah. Apa yang disampaikan oleh rasul daripada Allah Ta'ala, kita kena beriman, kena percaya. Dan sesungguhnya mereka telah menerangkan apa yang diwajibkan kepada mereka untuk menyampaikannya. Mereka merupakan utusan pilihan Allah. Rasul-rasul ini adalah merupakan pilihan Allah, bukan orang lantik, bukan ditabarkan oleh orang. Bila Allah Ta'ala pilih, sudah tentu Allah Ta'ala pilih manusia yang terbaik untuk menjadi pesuruhnya, untuk menjadi wakilnya, menyampaikan syariat, menyampaikan hukum hakam kepada manusia. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Dan sesungguhnya kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul dengan memerintahkan, menyeru mereka. Jadi Allah Ta'ala utuskan rasul untuk rasul seru, rasul ajak manusia, hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut. Maka di antara mereka yang menerima seruan rasul itu, sebahagiannya beriman, faminhum man hadallah. Sebahagian mereka itu telah memberi petunjuk oleh Allah. Manusia-manusia yang diseru oleh rasul ni sebahagiannya terima, beriman kepada Allah. Wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Sebahagian yang lain berada di dalam kesesatan. Haqqat, pastilah atas mereka itu sesat. Sebahagian manusia sesat. Sebab tu hidayah ni adalah milik Allah. Rasul hanya diperintahkan menyampaikan je. Di antara orang yang Rasulullah sayang, yang sangat rapat dengan dia, membantu dia, memberi pertolongan kepada dia di dalam perjuangan dakwah dia, walaupun tidak menganut agama Islam. Siapa dia? Pak saudara dia sendiri, Abu Talib. Bila Abu Talib pun tak masuk Islam, tak mengucap dua kalimah syahadah sebelum meninggal dunia, Rasulullah pun sedih, menangis. Allah Ta'ala kata, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin.
Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tak dapat memberi petunjuk hidayah kepada orang yang kamu kasihi, dan Allah lah memberi petunjuk dan hidayah pada sesiapa yang dikehendaki. Hidayah ini milik Allah. Kalau kita terang macam mana pun Allah Ta'ala tak bagi hidayah, tak dapat juga. Kadang-kadang hidayah tu mudah saja dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan seseorang itu dibuka hati oleh Allah untuk memahami ilmu-ilmu agama, untuk memahami syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itu apabila kita memberi penerangan, menyampaikan dakwah, orang tak terima tu jangan mudah susah hati, kecewa, hilang sabar. Kenapa ni tenging sangat ni, keras kepala, degil betul lah. Kita ulang banyak kali dah cerita tu, tak faham-faham. Ni buat bodoh juga. Tak boleh, itu milik Allah Ta'ala. Kita terang dia lawan lagi. Kita terang lagi dia buat dia buruk. Dia tulis macam-macam komen dalam Facebook lah, kita terang dia tak lain. Malam ni ada. Sampai ayat-ayat sifat besok, ramai komen ni. Malam ni mungkin kurang sikit kot. Mungkin tak ada lagi. Tunggu besok sampai tengah-tengah besok. Tak, kita terang lagi. Sebelum ni banyak siri dah kita terang kan, berpuluh-puluh siri lah. Jadi serah hidayah milik Allah. Kita nak pakai juga bukan kerja kita. Kerja kita hanya menerangkan. Jadi maknanya rasul ini ditugaskan untuk menyampaikan. Jadi sebahagian yang golongan yang disampaikan oleh rasul, dia dapat hidayah, sebahagiannya mereka berada di dalam kesesatan. Dan firman-Nya, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika wa ma kana lirasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah fa idza jaa amrullahi qudiya bil haqqi wa khasira hunalikal mubtilun. Dan demi sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelumnya. Di antara mereka ada yang kami ceritakan perihal kepadamu. Ada rasul-rasul yang Allah Ta'ala ceritakan kepada Nabi. Kan rasul-rasul ni banyak sebelum Nabi. Hak cerita tu sebahagiannya, hak lain tu hanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Bani Israel tu banyak. Allah Ta'ala utus Nabi kan, utus rasul banyak. Sebahagian daripada rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada Bani Israel, pada umat yang terdahulu sebelum Rasulullah ni, Allah Ta'ala cerita nama mereka, sejarah mereka kepada Nabi Muhammad yang termaktub dalam Al-Quran. Sebab itu disebut dalam Al-Quran, kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun. Setiap kali itu rasul tu datang, rasul tu banyak. Ada sebahagiannya kamu dustakan, orang Yahudi dan Nasrani dustakan, tolak. Sebahagian yang lain mereka bunuh pula. Jadi di sini nak menunjukkan bahawa bilangan rasul itu ramai. Sebahagian mereka disebut perihalnya kepada Nabi Muhammad dan termaktub dalam Al-Quran, sirah-sirah mereka, dan sebahagiannya tidak diberitahu oleh Allah. Dan tidaklah harus bagi seorang rasul membawa sesuatu keterangan ataupun menunjukkan sesuatu mukjizat melainkan dengan izin Allah. Rasul ni walaupun Allah Ta'ala bagi mukjizat, bukan senang-senang dia bagi sikit tunjuk mukjizat. Mukjizat ni apa dia? Sesuatu benda yang luar biasa. Nak lawan orang kafir, keluar mukjizat. Nak lawan orang kafir, keluar mukjizat. Mukjizat ni benda luar biasa, sesuatu yang mencari adat dipanggil. Nak bagi orang terima, tak payahlah nak terang-terang, nak berhujah, nak berbincang, berdialog, tak payah tu buat keluar mukjizat dah. Dalam keadaan-keadaan yang tertentu sahaja Rasulullah ni dan juga rasul-rasul yang lain mengeluarkan perkara yang luar biasa yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka yang disebut mukjizat. Nak bagi orang tahu, yakin, bagi orang takut, bagi orang tahu bahawa rasul itu berbeza dengan manusia biasa. Manusia biasa tak ada mukjizat, tak ada perkara yang luar biasa, tetapi rasul ni ada mukjizat. Pun begitu, bukan setiap masa senang-senang rasul itu nak mengeluarkan mukjizat untuk orang beriman kepada dia. Lebihnya para rasul ini dia berhujah, menggunakan hujah dan debat daripada menggunakan perkara yang luar biasa. Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba' minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Ya demikian itu para rasul yang kami lebihkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain.
Maksudnya hadirin sekalian, rasul-rasul mempunyai kelebihan yang tersendiri, kelebihan yang berbeza antara seorang rasul dengan rasul-rasul yang lain. Kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Saleh, mukjizat dia unta. Hadhihi naqatullahi lakum. Unta keluar daripada celah batu. Celah batu ni sepatutnya batu yang pejam, yang tak ada ruang, tak ada lubang, macam mana boleh keluar? Semut tak boleh keluar. Unta keluar. Mukjizat Nabi Isa boleh menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan penyakit sopak dengan izin Allah Ta'ala, mencelikkan orang yang buta. Mukjizat dia. Mukjizat Nabi Musa, tongkat dia tadi. Ingat tongkat tu. Mukjizat Nabi Muhammad banyak. Yang paling besar Quran. Jadi kelebihan-kelebihan ataupun mukjizat itu, mereka nak buktikan, nak jelmakan mukjizat itu melainkan dengan izin Allah. Maka janganlah diingkari apa yang dibawa oleh Rasul. Kerana apabila datang perintah Allah menimpa azab, diputuskan hukum dengan adil, pada saat itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada perkara yang salah. Bila Allah Ta'ala putuskan hukuman di akhirat nanti, orang beriman ni masuk syurga, orang kafir masuk neraka, masa tu orang yang berpegang dengan salah itu akan rasa rugi, rasa menyesal tentang pegangan mereka, akidah mereka yang salah di atas dunia. Beriman dengan kebangkitan setelah kematian. Allah Ta'ala ni dalam Al-Quran disebut mati dulu. Betul tak? Dalam Al-Quran disebut mati dulu ke hidup dulu? Mati dulu. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebut mati dulu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata? Mengapa kamu kufur kepada Allah sedangkan sebelum ni kamu mati? Dalam Al-Quran dia cerita mati dulu baru hidup. Sebenarnya kita ni mati dulu ke hidup dulu? Ni satu soalan. Tadi satu soalan kita tanya kan. Sebenarnya kita hidup dulu ke mati dulu? Hidup kan? Mati dulu. Saya boleh lama lah bagi kuliah ni, sebab 3 gelas ada air ni. Dahaga minum. Tuan-tuan tak ada air, jadi betul kasi jadi mengantuk, lemah. Saya 3 gelas ada pagi ni. Habis ni ada lagi satu ni. Ada satu jug lagi. Ni special ni. Ni teh orang Madinah buat ni. Di Malaysia tak ada teh macam ni. Okey, mati dulu ke hidup dulu? Sebenarnya di sudut hakikatnya kita ni mati dulu. Sebab benih kita sebelum ditiupkan roh, dia mati. Setelah ditiupkan roh baru dia hidup. Sebab tu Allah Ta'ala kata, kenapakah kamu kufur kepada Allah sedangkan sebelum ni kamu mati? Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah Ta'ala yang menjadikan mati, lepas tu baru hidup, untuk menguji kamu siapakah amalan yang terbaik yang dipersembahkan kepada Allah Ta'ala atas dunia ni. Beriman dengan kebangkitan setelah kematian, ketentuan baik dan buruk daripada Allah, perhitungan timbangan syurga dan neraka, semuanya itu hak. Maksudnya Allah beriman bahawa ada kehidupan lain yang abadi, maknanya kekal. Selepas daripada kehidupan dunia ini, segala khabar yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya selepas kematian, sehingga ahli syurga memasuki syurga dan ahli neraka memasuki neraka, hendaklah diimani dengan yakin. Kena percaya dengan yakin. Hari kiamat merupakan akhir pada dunia dan permulaan kepada kehidupan yang kekal abadi, yang dijadikan untuk perhitungan dan pembalasan terhadap segala amalan dunia. Jadi orang beriman ni, dia kena yakin adanya hari akhirat. Hari akhirat ni tuan-tuan, dia adalah suatu perkara yang sangat penting.
Sebab ada di hari akhirat itu berlakunya hisab, berlakunya perhitungan. Kalau tak ada hari akhirat ni macam mana tuan-tuan? Orang buat baik, tuan-tuan yang baik-baik mari ke surau malam ni apa pun tak dapat. Tak ada akhirat. Mengaji sampai tersengguk-sengguk, mengantuk, letih, mayang jemaah tadi, berzikir, baca Quran, bertasbih, apa pun tak dapat. Hari akhirat tak ada. Tak rasa rugi ke tak ada hari akhirat? Rasa rugi. Kebaikan-kebaikan yang tuan-tuan buat tu, apa pun tak dapat. Begitu juga sebaliknya orang yang buat jahat atas dunia. Tak ada pembalasan. Kesalahan-kesalahan dia boleh dibatalkan, kes-kes mahkamah boleh digugurkan, tak dapat apa. Oh, senang banyak kalau macam tu kan. Senang banyak. Jadi tak kena apa lah. Ada kabel besar ni. Jadi naya tak naya? Orang yang pernah dizalimi, pernah ditipu, pernah diselewengkan, pernah dibunuh. Orang yang melakukan kezaliman dan kesalahan itu tak dapat apa. Atas dunia dah dia kena lepas. Dia kabel besar. Di akhirat besok, hari akhirat tak ada. Naya tak orang atas dunia ni? Kena bunuh dengan alung, kena seksa, kena dera. Naya tak naya? Naya. Jadi hari akhirat tak ada, lepas saja, habis-habis. Macam berlaku pergaulian di antara binatang-binatang, antara hayawan kan. Hak cedera, hak mati, habis. Sebab mereka tak kena hisap. Macam mana tuan-tuan? Kalau kita yang buat naya ke orang, kita rasa besar. Kita keras kepala, rasa degil. Kalau orang buat naya kepada kita pula, kita rasa atas dunia mereka akan terlepas. Perlunya alam akhirat. Jadi alam akhirat inilah tempat balas. Bila alam akhirat dijadikan tempat balas, tempat pembalasan apa yang manusia buat, apa yang manusia buat atas dunia ni dibalas. Jadi tak berani setiap tindakan, perkataan, tingkah laku atas dunia ni kita hati-hati. Takut sesuatu tindakan itu terjatuh kepada dosa. Dosa menyebabkan terjatuh kepada kesalahan-kesalahan, akan dikurnia didatangkan dosa oleh Allah Ta'ala. Dosa pula masuk neraka. Kita nak buat zalim kat orang, nak buat naya kat orang, nak bagi orang susah hati dengan sesuatu tindakan kita. Jadi kita akan mikir, sebab di sana ada hari pembalasan. Dia tak sudah di sini. Dunia ni bukan tempat suk dia. Suk ni tahu suk? Suk ni penyudah. Bahasa kami kampung sana, bukan tempat suk dia, tempat kesudahan. Dia ada satu tempat lagi. Suk ni Ustaz Wan Syukri faham lah apa maknanya. Tuan-tuan tak faham kan? Tempat sudahnya. Dunia ni bukan. Dia ada lagi alam akhirat. Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu allan yub'atsu. Qul bala wa rabbi latab'asunna summa latabluwanna lataba'unna summa latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasirun. Orang-orang yang kafir ialah kerana mereka mengatakan bahawa mereka tidak sekali-kali akan dibangkitkan sesudah mati. Ini pegangan orang kafir, orang yang ingkar. Kafir-kafir ni apa makna? Orang yang ingkar. Mereka sekali-kali tidak dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian kamu akan diberitahu tentang segala yang kamu telah kerjakan. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah melaksanakannya. Sebab apa orang kafir ni, khususnya orang kafir zaman Nabi, tak percaya berlakunya hari berbangkit? Sebab kepercayaan mereka, pegangan mereka, akidah mereka, bila mati ni tubuh badan kita hancur kan? Bila hancur nak hisap apa? Macam mana Allah Ta'ala nak hitung balik? Nak bicara balik? Tubuh badan dah hancur, dah jadi tanah. Kalau nak kena pukul, nak kena azab,
Jasad manusia mana ada? Sebab itu sebahagian daripada agama kafir ni, bila jenazah mereka, seseorang meninggal dunia, yang jadi jenazah, jadi orang mati, mereka bakar. Sebab bila dah jadi abu tu, nak seksa tak mana kan? Jasad tak ada. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala akan bangkitkan kita semula. Walaupun tubuh badan kita hancur, dia makan tanah, dia makan ulat, akan dijadikan tubuh badan kita semula. Itu terlalu mudah bagi Allah. Bila orang kafir kata macam tu, bila dah mati, jasad hancur, tak ada hari berbangkit, tidak boleh dibicarakan, tidak boleh diazab, dihisap semula, Allah Ta'ala kata, "Antum asyaddu khalqan amis sama'?" Adakah kamu lebih susah Allah Ta'ala nak bagi jadi ataupun langit? Antara kalau nak ikut susah, kejadian manusia lebih susah ataupun kejadian langit? Bi ghairi amadin tarawnaha. Ya Allah Ta'ala jadikan langit tanpa tiang. Hak mana susah? Kalau nak ikut susah pun boleh buat. Pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh buat. Nak membangkitkan manusia yang telah ada di atas dunia, dia mati, nak bangkitkan semula orang yang sama, lebih senang bagi Allah. Lebih senang bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Katakanlah, bahkan demi Tuhanku, kamu akan dibangkitkan, kemudian kamu akan diberitahu tentang segala yang kamu kerjakan. Bila dibangkitkan, apa yang kita buat atas dunia, Allah Ta'ala bagi tahu balik. Jadi manusia memang dia tak ingat lah. Bukan kata di akhirat, atas dunia, dulu kita buat salah, dia tak ingat lah. Apatah lagi di akhirat. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu balik satu demi satu, dia beritahu. Kamu buat salah ni sekian hari bulan ni kamu buat ni, sekian hari bulan kamu buat ni. Masa tu baru tercengang. Oh, jadi manusia bila dia beritahu macam tu, dia mengelak. Dia cuba menafikan. Bila dia menafikan, dia mengelak. Bila tanya, dia tak mengaku. Yang jadi saksi ni tubuh badan dia. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan, kaki, semua tubuh badan dia beritahu. Tak cukup dengan itu, bumi ni, makhluk Allah Ta'ala yang nak tengok kita buat jahat ni, semua pergi buat laporan kepada Allah. Tak cukup dengan anggota tubuh badan kita. Bumi ni, hak duk lihat ni, kita kata apa, tiang ke, pasir, tanah, dinding, pokok kayu, rumput rampai, hak tengok kita buat jahat ni, semua dibongkarkan, didedahkan, dilaporkan kepada Allah Ta'ala. Apa yang kita buat atas dunia, tak boleh lari ya. Diberitahu apa yang dilakukan oleh manusia. Maksud beriman dengan qada dan qadar ialah beriktikad bahawa setiap apa yang ada di alam dunia, alam ini terdiri daripada kebaikan, kejahatan, mudarat, manfaat, sehinggalah perbuatan manusia, sama ada iman, kekufuran, taat dan maksiat, hidayah ataupun sesat, semuanya dengan qada dan qadar Allah. Qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iradahnya, ciptaannya dan kekuasaannya. Walaupun begitu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanya mengasihi dan redha kepada iman, taat dan kebaikan, akan tetapi dia tidak redha kepada kekufuran, maksiat dan kejahatan. Walaupun baik buruk Allah Ta'ala buat, kafir, Islam, fasik, beriman, semua Allah Ta'ala buat. Tetapi yang Allah Ta'ala redha yang beriman, orang buat baik. Hak lain dia tak redha walaupun dia buat, sebab kamu pilih. Itu bermaksud beriman kepada qada dan qadar. Kejahatan tu memang ada atas dunia, Allah Ta'ala buat, tapi bukanlah suruh buat. Dia buat, dia tak suruh kamu buat. Dia menjadikan benda yang haram, contohnya babi, dia buat. Babi dia buat kan, anjing dia buat. Tapi adakah disuruh kita makan babi? Dia buat. Tapi kejahatan tu ada, dicipta oleh Allah, tapi dia tak suruh buat. Dia nak bagi kita kenal, ini dosa, ini pahala, ini haram, ini halal. Semua dia buat, tetapi dia tak redha orang buat kejahatan. Maka qadar ialah makna qadar ialah perkaitan ataupun ta'alluq ilmu dan kehendak Allah dengan sekalian makhluk sejak azali, yakni di sisi Allah, sebelum kewujudan mereka lagi.
Qada ni sebelum kita lahir, sebelum kita ada, dah ditetapkan oleh Allah. Tidak ada satu yang berlaku melainkan dengan ilmu dan iradah Allah. Lihat Ubaidullah Al-Mubarakfuri, Mir'ah Al-Mafatih, Mirqat Al-Mafatih ni syarah, Mirqat Al-Mafatih syarah Mishkat Masabih, jilid 1 halaman 158. Ahli sunnah percaya dan yakin bahawa adanya perhitungan, iaitu hisab, perkiraan amalan yang dilakukan oleh manusia di dunia dahulu. Inna ilaina iyabahum wa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka. Maknanya kepada Allah manusia dikembalikan. Kemudian daripada itu sesungguhnya tanggungan kamilah soal menghitung amal mereka. Bila kembali kepada Allah, ayat-ayat Quran kita akan jumpa wa ilaina turja'un, wa ilaina yurja'un. Kepada kami kamu dikembalikan, kepada kami mereka dikembalikan. Allah Ta'ala tak kata kepada kami kamu kembali ataupun mereka kembali. Ini pun selalu kita sebut dalam kuliah kita. Sebab manusia ni dia tak akan berani bertemu dengan Allah Ta'ala. Di akhirat nanti dia nak pergi bertemu dengan Allah Ta'ala, taubat dia tak berani. Sebab tu dia kata turja'un, kamu dikembalikan, dan mereka dikembalikan, yurja'un. Maksudnya kamu dipaksa kembali bertemu dengan Allah. Malaikat akan heret kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Nak jumpa tak nak jumpa, kena jumpa. Sebab bila kita melakukan kesalahan di atas dunia, kita pun sedarlah kita buat salah. Sebab tu tak berani nak jumpa Allah. Kalau orang yang beriman dia berani. Orang tak beriman ni dia takut disoal oleh Allah Ta'ala kesalahan yang dia buat. Sebab tu disebut dengan dikembalikan. Wajib mempercayai adanya timbangan amal manusia baik dan buruk. Sesiapa yang kebaikannya itu lebih berat, maka ia pasti berjaya. Sebaliknya siapa kejahatan itu lebih berat, maka dia akan kerugian. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Maka sesiapa yang berat timbangan amal baiknya, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Berjaya itu sendiri yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam syurga. Dan sesiapa yang ringan timbangan amal baiknya, maka merekalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu kepada keampunan daripada Tuhan kamu. Jadi bila kita melakukan dosa maksiat ni kena bersegera taubat, jangan tangguh sampai ke mati. Nanti bulan depan, besok lah, bulan Ramadan ni lah tangguh kan. Ramadan baru 2 minggu lagi, bukan lama pun. Dosa duk buat hari-hari, tangguh dulu lah. Dan Ramadan ni baru power berdoa betul-betul, berguling atas tikar sajadah. Nak bertaubat ni jangan tangguh. Jangan tangguh, takut tak sampai Ramadan lebuh. Tanda-tanda tu ada dah Tak laih Ramadan ni kata laih, ngantuk, batuk saja. Batuk beri syarat suruh berhenti ke apa tau. Kadang-kadang lembik kan. Jadi jangan tunggu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal seorang kamu, dia tak boleh nak lambat satu saat dan juga nak cepat, tak boleh. Bila sebut mati ni semua orang takut ya. Sebab kita ni tak bersedia, tak cukup lagi kelengkapan kita. Bekalan kita ni tak cukup, tak lengkap lagi. Sebab tu kita takut. Jadi maknanya bila kaitan dengan dosa dan taubat ini, jangan kita tangguh. Hari-hari kena bertaubat, kena minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kena segerakan. Dan segeralah kamu kepada keampunan daripada Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Pertamanya dalam ayat ni suruh kita cepat bertaubat, minta ampun kepada Allah dan bersegera menuntut syurga. Sebab tu tak salah kita buat sesuatu ibadat ni niat nak masuk syurga.
buat ibadat, kita mengaji sembahyang, niat nak masuk syurga. Sebab di sana ada pendapat, ada orang kata kalau niat, bila buat ibadat niat nak masuk syurga, ternafi keikhlasan. Dia buat ibadat ni bukan kerana Allah, kerana nak syurga, kerana nak upah. Yang tu yang kita sebut, Imam Nawawi kata kan. Imam Nawawi kata orang buat ibadat ni terbagi kepada 3 golongan. Yang pertamanya ibadatul abid, ibadat seorang hamba. Dia kata apa dia? Ibadat seorang hamba dibuat kerana takut kepada Tuhan. Yang keduanya ibadatul tajir, dibuat kerana nak untung. Orang berniaga mesti nak untung. Jual minyak Abu Jad pun nak untung, bukan nak rugi. Ada orang jual minyak Abu Jad ni, lepas tu buat keropok apa, masuk bulan puasa ni ada apa, Morocco. Dia nak untung, dia nak rugi. Semua nak untung. Orang berniaga, ibadat orang yang berniaga dia nak untung. Ibadat yang hamba kerana takut. Yang ketiga dipanggil ibadatul ahrar, ibadat orang yang merdeka. Ketiga-tiga ini tidak menafi keikhlasan. Tu kena ingat. Imam Nawawi sebut, ketiga-tiga ini tidak menafi orang tu ikhlas. Buat ibadat kerana takut pun boleh. Fattaqullaha mastata'tum, takutlah kamu kepada Allah Ta'ala semampu-mampu kamu, kena takut. Dia suruh takut. Buat ibadat kerana takut pada neraka, boleh. Fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Buat ibadat takut neraka, tak ikhlas orang kata. Allah Ta'ala suruh takut pada neraka. Takkan kita berani dengan neraka? Buat ibadat nak untung. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, tadi bersegeralah kepada keampunan kamu dan syurga. Buat ibadat nak untung pun tak apa, nak pahala tak salah. Tetapi dalam banyak-banyak kategori yang 3 tadi, tahap martabat yang 3 tadi, yang paling tinggi keikhlasan adalah ibadatul ahrar, ibadat orang merdeka. Dapat tak dapat aku tetap buat, untung ke rugi ke aku tetap buat, sebab ini suruhan. Bukan menafikan keikhlasan, tetapi nak ceritanya darjat tahap yang paling tinggi ibadat orang yang merdeka. Adanya neraka, wallahu a'lam. Malam ni mukadimah kita bagi 1.5 jam. InsyaAllah kita cuba tamat ni, insyaAllah. Bagus kita ni. Kita asalnya ada dekat bahasa Arab, disyarahkan oleh Mullah Anil Qari. Ni ada bila ada sahabat kita terjemah ni bagus, banyak manfaat. Yang terjemah ni apa dia? Ustaz Hanif Awang, anak murid Maulana Asri. Bagus ni. Tuan-tuan ada tak beli ke? Semua kena beli, bukan mahal ingat RM15. Kemudian alhamdulillah. InsyaAllah kita akan cuba tamatkan sebelum Ramadan. Kalau tak tamat sebelum Ramadan